Apabila segala-galanya kelihatan hilang, apabila tenaga habis, apabila hati menjerit dalam kesunyian jiwa dan tiada siapa yang mendengar, pada saat skim ramai yang berfikir untuk berputus asa. Dan bukan kerana mereka lemah, tidak. Sebaliknya, mereka letih. Letih untuk berjuang, untuk mencuba, untuk bermimpi dan melihat segalanya runtuh. Mungkin anda sedang melalui pengalaman itu sekarang. Saat di mana anda melihat hidup anda dan bertanya, bagaimana saya sampai di sini? Pernahkah anda merasa seperti berjalan dalam bulatan? Seperti segala yang anda lakukan beraja dengan kekecewaan? Pernahkah anda bangun pagi dengan dada sesak, tanpa keinginan untuk keluar dari katil, kerana tiada apa yang tempat masuk akal? Ia seperti dunia berjalan seperti biasa, tetapi dalam diri anda ada ribut yang tiada siapa yang nampak. Di sinilah, apabila segala-galanya kelihatan akan runtuh, Tuhan mula membina sesuatu yang baru. Tetapi tahu apa yang berlaku kepada ramai orang? Mereka berputus asa tepat pada saat Tuhan hampir untuk bertindak. Mereka berputus asa diselekoh, tanpa mengetahui bahawa jalan menuju janji itu berada tepat di hadapan. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketiadaan kesakitan. Dia menjanjikan kehadirannya dalam kesakitan. Dan skim yang mengubah segalanya. Ingatkan anda tentang Yusuf, pemuda yang ditolak oleh saudara kandungnya sendiri? Dia bukan sahaja dikhianati, dia dijual sebagai hamba oleh orang yang sepatutnya melindunginya. Selepas itu, dia difitnah, dipenjarakan tanpa sebab, dilupakan oleh orang yang berjanji untuk menolongnya. Dari pandangan manusia, itu adalah urutan kekalahan. Dan sesiapa yang melihat dari luar mungkin berkata, ini adalah penghujung bagi dia. Tetapi apa yang tiada siapa yang nampak adalah apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan di sebalik tabir. Setiap penghinaan adalah satu langkah. Setiap kehilangan adalah persediaan. Setiap air mata, satu benih. Dan suatu hari nanti, mereka yang berada di dasar penjara akan diletakkan di puncak istana. Dia bukan hanya bertahan dalam ketidakadilan, dia digunakan untuk menyelamatkan satu bangsa. Kerana dia tidak berputus asa di tengah jalan. Bolehkah anda faham apa maksud ini untuk hidup anda? Mungkin apa yang anda panggil kegagalan hari ini, Tuhan memanggilnya sebagai pembinaan. Mungkin apa yang anda panggil pengabaian hari ini, Tuhan menggunakannya sebagai pemisahan ilahi. Mungkin orang yang meninggalkan anda pintu yang tertutup, projek yang tidak berjaya, adalah penyelamatan yang tersembunyi. Kerana tidak semua kehilangan adalah kehilangan. Kadang-kadang, itu adalah Tuhan yang membersihkan jalan untuk sesuatu yang lebih besar datang. Berapa kali anda merasa dilupakan oleh Tuhan? Pernahkah anda bertanya, jika Tuhan benar-benar mengasihi saya, mengapa ini berlaku pada saya? Mungkin anda tidak melihat makna sekarang. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa diamnya Tuhan bukanlah ketiadaan, tetapi persediaan? Fikirkan tentang situasi yang melukai hati kebanyakan orang, dikhianati oleh orang yang paling dipercayai, diberhentikan tanpa penjelasan, ditolak dalam hubungan, melihat impian menjadi debu, menerima diagnosis yang tidak dijangka. Itu adalah kesakitan yang sebenar. Itu adalah kehilangan yang sangat menyakitkan. Tetapi lihatlah, situasi yang sama ini, di tangan Tuhan, boleh menjadi tanah tempat sebuah kesaksian yang akan memberi kesan kepada generasi-generasi akan datang. Lihatlah kisah penyanyi Barros. Sebelum mencapai kejayaan dalam dunia musik rohani, dia menghadapi banyak rintangan, penolakan, pintu yang tertutup. Ramai yang meragui panggilannya, tetapi dia tidak berhenti. Hari ini, lagunya adalah him yang menyentuh hati berjuta-juta orang. Jika dia berputus asa pada permulaan, berapa ramai nyawa yang tidak akan dijangka? Bagaimana dengan anda? Siapa yang akan terlepas sentuhan jika anda berputus asa hari ini? Apa cerita yang tidak akan ditulis jika anda berhenti? Mungkin kesakitan anda adalah tepat apa yang Tuhan akan gunakan untuk menyembuhkan orang lain di masa hadapan. Oleh itu, jika semuanya kelihatan hilang, ingatlah, anda hanya berada di tengah-tengah cerita. Dan Tuhan tidak pernah menulis sebuah pengajaran kekalahan untuk mereka yang memilih untuk terus berjuang. Sekarang berhenti sejenak dan fikirkan, bagaimana jika saya memilih untuk teruskan sedikit lagi?
Bagaimana jika keajaiban yang saya doakan berada hanya satu keputusan sahaja? Bagaimana jika yang saya perlukan hanyalah satu langkah lagi, walaupun saya tidak melihat keseluruhan jalan? Anda tidak perlu tahu bagaimana segala-galanya akan diselesaikan. Anda hanya perlu mengambil langkah seterusnya. Lakukan latihan ini. Ambil sehelai kertas dan tuliskan 3 saat dalam hidup Anda di mana Anda fikir Anda tidak akan mampu bertahan, tetapi Anda bertahan. 3 kali di mana semuanya kelihatan hilang, tetapi sesuatu berlaku. 3 saat yang, walaupun melalui air mata, Anda tetap bertahan. Sekarang lihat ini sebagai bukti. Anda pernah menang sebelum ini. Dan jika Anda pernah menang sebelum ini, Anda boleh menang lagi. Kerana Tuhan yang sama yang menyokong Anda hingga ke sini, adalah Tuhan yang akan memimpin Anda hingga ke akhir. Jangan lupa, Tuhan tidak memerlukan keadaan yang sempurna untuk bertindak. Dia mencipta dunia daripada kekaisan. Dia membuka laut, menjeruhkan raksasa, menghidupkan orang yang telah mati. Adakah Anda benar-benar fikir dia tidak boleh memulihkan hidup Anda? Oleh itu, walaupun gelap, jangan berhenti. Walaupun sendirian, jangan berhenti. Walaupun nampak mustahil, jangan berhenti. Kerana kemenangan lebih dekat daripada yang Anda fikirkan. Dan apabila Anda tidak menjangkakannya, Anda akan faham bahawa skim detik yang tepat, di mana semuanya kelihatan hilang, yang Tuhan gunakan untuk memulakan perubahan dalam hidup Anda. Dan Anda akan melihat ke belakang, dengan air mata di mata, dan berkata, segala usaha ini berbeza, tidak menyerah. Ada kesakitan yang tidak dapat kita jelaskan. Kesakitan yang senyap, yang tiada namanya, tetapi menekan dada dan menjadikan hidup terasa terlalu berat. Ia adalah kedulan di kerongkong yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Senyuman yang dipaksa untuk tidak membimbangkan sesiapa. Keinginan untuk menjerit, untuk hilang, untuk tidur dan hanya bangun apabila semuanya berlalu, tetapi yang tidak pernah bereja. Kadang-kadang, hidup kelihatan seperti sedang menulat Anda ke vinving, dan yang Anda inginkan hanyalah sedikit kelegaan. Satu tanda, satu belukan, satu jalan keluar. Tetapi yang Anda temui hanyalah keheningan. Adakah Anda sudah pernah melalui ini? Adakah Anda menangis sendirian pada waktu malam, secara tersembunyi, kerana tidak mahu dilihat lemah? Pernahkah Anda merasa malu dengan kesakitan Anda, seolah-olah Anda tidak berhak untuk menderita? Pernahkah Anda berfikir bahawa semua orang di sekitar Anda kelihatan sedang maju, sementara Anda terhenti, terberangkap dalam kekusutan keraguan, ketakutan, dan keletihan? Jika jawapannya ya, maka mungkin mesej ini adalah untuk Anda. Hakikatnya, ramai orang sedang menghadapi peperangan dalam diri yang tidak diketahui oleh sesiapa. Dan yang lebih buruk, masyarakat menuntut senyuman, kekuatan, dan produktiviti. Tetapi siapa yang mengajar untuk menghadapinya kekosongan? Siapa yang mengajar untuk terus maju ketika sudah tiada tenaga? Ada masa-masa di mana kekecewaan datang begitu kuat, sehingga segala-galanya kehilangan sinarnya. Perkara yang dahulu memberi kegembiraan kini tidak lagi memberi makna. Kerja membebankan, hubungan menjadi sumber kesakitan, rutin hanya berulang tanpa henti. Anda bertanya, hingga bila? Dan, pada beberapa hari, bangun dari katil pun terasa seperti satu usaha yang sangat besar. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang penuh kuasa. Yesus juga melalui semua ini. Mana Tuhan? Belamed menangis. Dia merasakan kesedihan. Dia memohon kepada Bapa agar, jika boleh, menjauhkan cawan penderitaan darinya. Dia berbelut darah di Taman Getsemani. Bukan kerana dia lemah, tetapi kerana dia memahami beratnya penderitaan manusia. Ini mengubah segala-galanya. Ini bermakna dia memahami Anda. Dia memahami kesakitan yang tidak dilihat oleh sesiapa. Dia memahami pemikiran yang Anda malu untuk kongsikan. Dia. Tuhan tahu berasawan letih emosi, ketakutan tentang masa depan, dan perasaan hancur di dalam. Dan tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak lari dari kesakitan. Dia menghadapinya. Dia pergi hingga ke ujung. Dan kerana dia menang, kamu juga boleh menang. Berapa kali kamu merasa terlalu lemah untuk teruskan? Pernahkah kamu berkata pada diri sendiri,
Saya tidak sekuat yang orang lain fikirkan. Tapi lihatlah, kamu telah menghadapi perkara yang ramai orang tidak akan mampu tahan. Dan kamu masih di sini. Kamu masih ada di sini. Walaupun ketika semuanya memberitahumu untuk berhenti, kamu teruskan. Itu adalah kekuatan. Itu adalah keberanian. Itu adalah iman, walaupun kadang-kadang tidak kelihatan. Hari ini, mungkin kamu sedang melalui salah satu masa yang paling sukar dalam hidupmu. Mungkin kamu telah kehilangan seseorang, menghadapi penyakit, mengalami krisis dalam perkawinan, bergelut dengan pemikiran yang menghantui. Mungkin kamu merasa benar-benar sendirian. Tetapi dengarlah, kesakitan ini akan berlalu. Dan apabila ia berlalu, ia tidak akan meninggalkanmu kosong. Ia akan meninggalkanmu lebih kuat, lebih matang, lebih peka terhadap kesakitan orang lain, lebih bersedia untuk menjalani segala yang Tuhan masih rancangkan untukmu. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 12:9, "Kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan." Apakah kamu faham maksud ini? Ini bermakna bukan ketika kamu kuat, Tuhan menunjukkan kuasanya dengan lebih besar, tetapi ketika kamu lemah. Ketika kamu berkata, "Tuhan, saya tidak mampu." Di sinilah dia berkata, "Aku mampu." Mari kita fikirkan situasi yang menyentuh ribuan orang setiap hari. Berapa ramai yang kehilangan pekerjaan mereka secara tiba-tiba dan kini merasa tidak berguna? Berapa ramai ibu bapa yang terdesak untuk memberi makan anak-anak mereka dan mengekalkan keluarga mereka? Berapa ramai anak muda yang berjuang untuk mempertahankan kewarasan di tengah tekanan, tanggungjawab, dan kekurangan arah? Berapa ramai yang hidup dengan kesakitan kronik atau diagnosis kemurungan dan merasa bersalah kerana tidak dapat bertindak seperti yang orang lain harapkan? Sekarang lihatlah, semua ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda kemanusiaan. Dan keindahan Injil adalah bahawa Tuhan tidak menjauh dari mereka yang menderita. Dia mendekati mereka. Vicakan dan ekejit. Lahir tanpa lengan dan kaki. Dia telah dibuli, ditolak, mengalami kemurungan yang mendalam. Pada usia 10 tahun, dia cuba membunuh diri. Tetapi dia menemui harapan dalam Tuhan. Kini, dia adalah salah seorang penceramah terbesar di dunia, menyebarkan mesej iman dan ketabahan kepada berjuta-juta orang. Bayangkan jika dia telah menyerah pada masa kecilnya yang penuh dengan kesakitan, hidupnya menjadi platform impact, dan hidupmu juga boleh jadi begitu. Tetapi kamu perlu mengambil langkah itu, untuk teruskan, walaupun perlahan, walaupun sambil menangis, walaupun tidak faham. Kekuatan yang kamu perlukan bukan ada pada dirimu, ia ada pada Tuhan. Dan dia akan memegangmu. Saya ingin mencabar kamu. Selama 7 hari akan datang. Sebelum tidur, luangkan 5 minit untuk berbicara dengan Tuhan. Tak perlu ada kata-kata indah. Cuma berbicara. Katakan apa yang kamu rasa. Ceritakan apa yang sakit. Bukakan hatimu. Selepas itu, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, "Tuhan, saya serahkan hari ini ke dalam tanganmu." Mungkin kelihatan mudah, tetapi kamu akan mula merasakan perbezaannya. Kerana berbicara dengan Tuhan bukan hanya mengubah situasi, ia mengubah hati kita. Dan apabila hati berubah, segalanya mula berubah. Mungkin kamu sedang melalui gurun yang paling besar dalam hidupmu. Tetapi bahkan di tengah gurun, Tuhan boleh membuat mata air muncul. Dan bahkan di lembah bayang kematian, dia berjanji untuk berada di sisi kamu. Jadi, jangan berhenti. Tidak sekarang. Kamu masih akan hidup hari-hari penuh tawa. Kamu akan melihat janji-janji Tuhan dipenuhi. Kamu akan menyaksikan mukjizat. Tetapi untuk itu, kamu perlu melangkah lagi. Kesakitan yang Anda rasakan hari ini boleh jadi kekuatan yang akan mengangkat Anda esok. Dan kisah hidup Anda masih terus ditulis. Jangan tutup buku sebelum tamat. Kerana Tuhan menulis aja cerita yang tidak pernah dijangka. Dan dia masih menulis cerita Anda. Ada kalanya dalam hidup, yang kita lihat di sekeliling hanyalah runtuhan. Sisa-sisa dari apa yang suatu ketika dahulu merupakan impian, rancangan, hubungan, harapan. Ia seperti segala-galanya telah runtuh di depan mata, dan yang tinggal hanyalah rasa pahit kegagalan.
Dan soalan yang bergema dalam jiwa adalah, mengapa semuanya salah? Pernahkah Anda merasa begini? Pernahkah Anda melihat kisah hidup Anda dan berfikir bahawa Anda telah membazakan bertahun-tahun? Pernahkah Anda melihat hubungan yang telah Anda beri segalanya dan akhirnya berakhir tanpa penjelasan? Pernahkah Anda percaya sepenuh hati dalam sebuah projek, meleburkan masa, tenaga, wang dan akhirnya ia tidak menghasilkan apa-apa? Bila itu berlaku, perasaan yang timbul adalah ketidakberdayaan, malu, kekecewaan yang mendalam. Kita bertanya-tanya, adakah kita telah melakukan sesuatu yang salah? Adakah Tuhan tidak lagi bersama kita? Atau mungkin kita memang tidak cukup baik? Dan dalam keadaan kesakitan ini, sangat biasa bagi kita untuk menganggap semua itu sebagai kegagalan, sebagai pengajaran. Tetapi biar saya katakan satu kebenaran yang boleh mengubah cara Anda melihat semua ini. Apa yang Anda anggap sebagai kegagalan, mungkin Tuhan menganggapnya sebagai persediaan. Apa yang Anda lihat sebagai penyimpangan dari jalan, boleh jadi tepat jalan yang Tuhan pilih untuk membawa Anda ke destinasi yang telah Dia sediakan. Tak kenapa? Kerana Tuhan tidak bekerja dengan draft. Tidak ada apapun dalam hidup Anda yang sia-sia. Tidak ada kesakitan yang dibazirkan di tangannya. Alkitab penuh dengan contoh orang-orang yang melalui sahabat-sahabat sebegini. Musa, sebagai contoh, menghabiskan 40 tahun di padang pasir setelah melarikan diri dari Mesir. Dari pandangan manusia, seolah-olah dia telah gagas. Tetapi di tengah-tengah ketiadaan itu, Tuhan sedang mempersiapkannya untuk memimpin seluruh umat menuju kebebasan. Yang kelihatan seperti seorang pelarian yang gagal, hasilnya menjadi pembebas. Dan Anda, pernahkah Anda terfikir bahawa fase sukar yang Anda lalui sekarang ini mungkin adalah inkubator untuk versi baru diri Anda? Bahawa kehilangan yang begitu menyakitkan itu mungkin merupakan tanah di mana Tuhan akan menanam kesaksian yang paling berkuasa dalam hidup Anda. Kadangkala, Tuhan membenarkan kita melalui tanah gersang, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mengajar kita bergantung kepadanya. Kerana apabila kita berada dalam kawalan, kita rasa kita tidak memerlukan bantuan. Tetapi apabila segala-galanya di luar kawalan kita, barulah kita mula memandang ke langit dengan penuh keikhlasan. Anda mungkin merasa seperti seorang yang gagal kerana tidak bekerja, kerana tidak berjaya memasuki universiti, kerana tidak mencapai apa yang diharapkan pada usia 30, 40 atau 50 tahun. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahawa masa Tuhan tidak mengikut jam kita? Bagaimana jika saya mengingatkan Anda bahawa Ibrahim hanya menjadi bapa pada usia 100 tahun? Bahawa Daud diurapi sebagai raja ketika masih muda, tetapi menunggu bertahun-tahun dan bertahun-tahun sambil dikejar sebelum dia mengambil takhta? Janji Tuhan tidak mempunyai terus luput. Tetapi ia memerlukan satu perkara, agar Anda terus berjalan walaupun semuanya kelihatan terhenti. Mari kita fikirkan satu situasi yang sangat biasa. Seseorang yang telah melaburkan bertahun-tahun dalam perkahwinan yang berakhir dengan perceraian. Kesakitannya sangat mendalam. Rasa kegagalan boleh jadi sangat menghancurkan. Tetapi orang ini, bukannya menyerah kepada kepahitan, memilih untuk mencari penyembuhan dalam Tuhan, membina semula identitinya, belajar menghargai diri, dan suatu hari nanti bertemu dengan seseorang yang memperlakukannya dengan hormat, kasih sayang, dan penghormatan. Dan dia akhirnya memahami, jika hubungan itu berjaya, saya tidak akan menjadi siapa saya hari ini. Ini juga berlaku dalam bidang profesionis. Berapa ramai orang yang telah diberhentikan dari pekerjaan yang mereka cintai, merasa sangat tertekan. Namun pengalaman tersebut sebenarnya memberi dorongan untuk membuka perniagaan sendiri, menemui bakat baru, atau bahkan mendengar panggilan Tuhan untuk misi yang sama sekali berbahaya. Salah satu contoh nyata adalah kisah Steve Harris. Selama bertahun-tahun, beliau tidur di dalam kereta, hidup seperti gelandangan, dan ditolak oleh banyak stesen televisyen. Beliau melalui saat-saat yang penuh dengan rasa malu dan kesakitan yang mendalam. Tetapi beliau tidak berputus asa, terus berpegang pada keberjayaan. Hari ini, beliau adalah salah seorang pengacara paling terkenal di Amerika Syarikat, selain menjadi seorang lelaki yang beriman dan menggunakan platformnya untuk memberi inspirasi dan mengangkat kehidupan orang lain.
Bayangkan jika beliau menerima masa tersebut sebagai titik akhir. Anda perlu faham bahawa kegagalan sebenarnya adalah perkataan yang tidak lengkap. Kegagalan hanya akan menjadi kegagalan apabila kita menyerah. Tetapi jika Anda teruskan, jika Anda bangkit meskipun terluka, jika Anda belajar, berkembang, dan percaya apa yang kelihatan seperti aja sebenarnya menjadi titik perubahan, saya mahu menggalakkan Anda untuk melakukan sesuatu yang praktikal. Ambil sehelai kertas dan tuliskan apa yang Anda anggap sebagai kegagalan terbesar Anda. Tuliskan semuanya. Di bawahnya, tuliskan apa yang Anda belajari dari itu. Apa yang ia ajarkan tentang diri Anda, tentang orang lain, tentang Tuhan. Sekarang, lipat kertas tersebut dan nyatakan dengan penuh iman, ini bukan penghujung saya. Ini hanyalah satu halaman, dan halaman seterusnya akan lebih baik. Lakukan latihan ini sebagai satu tindakan nubuat, kerana mengisytiharkan ini adalah langkah pertama untuk mengubah pandangan Anda. Dan apabila Anda mengubah pandangan Anda mengubah arah tujuan hidup Anda. Anda mungkin telah jatuh, mungkin telah kalah, mungkin telah gagal. Tetapi itu tidak mendefinisikan siapa Anda. Langit masih mempunyai rancangan untuk Anda. Dan Tuhan adalah pakar dalam mengubah runtuhan menjadi istana. Air mata menjadi senyuman, kekalahan menjadi kesaksian. Mungkin Anda tidak faham semuanya sekarang. Tetapi suatu hari nanti, Anda akan melihat ke belakang dan berkata, sungguh baik melalui itu semua. Kerana itu yang telah mengubah saya menjadi siapa saya hari ini. Dan apabila hari itu tiba, Anda akan ingat bahawa apa yang kelihatan seperti penghujung Anda sebenarnya adalah permulaan kepada cerita indah Anda. Terdapat saat-saat dalam hidup ini di mana kita tidak mahu menjadi kuat, tahan lasak, atau seorang berjuang. Kita hanya mahu dilihat. Hanya mahu seseorang menyadari bahawa kita sedang berusaha. Bahawa kita sedang berpegang pada tali yang nipis. Bahawa kita terjekit di dalam, sementara kita masih tersenyum di luar. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan hanyalah merasakan bahawa kita tidak sendirian. Bahawa ada seseorang di suatu tempat yang benar-benar peduli. Kerana ada kesunyian yang lebih daripada sekadar kehadiran fizikal. Ia adalah kesunyian yang wujud dalam dada, meskipun kita dikelilingi oleh orang ramai. Berapa kali Anda merasa tidak dilihat? Pernahkah Anda berusaha keras untuk diperhatikan, dihargai, supaya ada yang bertanya, adakah Anda okay? Tetapi tiada siapa yang bertanya. Pernahkah Anda merasakan bahawa jika Anda hilang beberapa hari, mungkin tiada siapa yang akan menyadarinya? Pernahkah Anda merasa bahawa kewujudan Anda hanyalah satu lagi antara yang banyak? Sungguh sakit untuk merasakan bahawa kesakitan Anda tidak penting. Sangat kejam apabila Anda sedang runtuh di dalam dan orang berkata, Anda kuat, ini akan berlalu. Seolah-olah itu dapat menghapuskan keresahan. Seolah-olah kekuatan tidak akan habis. Seolah-olah Anda tidak berhak merasa benar. Dan di sinilah ramai yang mula mempercayai bahawa mereka tidak bernilai. Bahawa perjuangan mereka tidak memberi makna. Bahawa hidup mereka tidak penting. Dan inilah salah satu pembohongan terbesar yang ditanam oleh musuh dalam hati orang. Pembohongan bahawa tiada siapa yang peduli, malah Tuhan sekalipun. Tetapi dengarlah dengan teliti, pembohongan ini hanya wujud kerana ada satu kebenaran yang jauh lebih besar yang cuba disembunyikan. Kebenaran bahawa Anda tidak pernah melalui satu hari pun tanpa dilihat oleh Tuhan. Bahkan pada hari-hari di mana Anda menjauhkan diri daripadanya. Bahkan pada malam-malam ketika Anda menangis dalam diam. Bahkan pada pemikiran-pemikiran yang Anda rasa malu untuk akui. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan tahu, dan Dia tidak memasingkan wajahnya. Mazmur 34:18 berkata, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Itu adalah satu janji, bukan sekadar kemungkinan. Dia dekat, justru ketika hati Anda paling terluka. Ketika tiada siapa lagi yang faham, Dia faham. Ketika tiada siapa yang melihat Anda, Dia melihat. Tahukah Anda bahawa ada orang yang hidup bertahun-tahun menyembunyikan kesakitan emosi yang mendalam? Orang-orang yang menjaga semua orang, tetapi tidak pernah dijaga. Yang membantu semua orang,
tetapi merasa dilupakan. Ibu-ibu yang menangis di dalam bilik mandi supaya tidak menakutkan anak-anak mereka. Lelaki-lelaki yang diajar untuk tidak menunjukkan kelemahan dan kerana itu mereka hidup menahan tangisan mereka sendiri. Anak muda yang tertekan dengan harapan orang lain, tenggelam dalam kebimbangan dan kesepian. Orang-orang yang bangun dan tidur dengan kekosongan yang sama dalam hati mereka. Jika anda adalah salah seorang dari mereka, biarkan saya mengingatkan anda dilihat, anda dikenali, anda sangat disayangi. Dan ini bukan sekadar ayat yang indah. Ini adalah kebenaran yang paling berkuasa yang boleh dikatakan mengenai anda. Lihat apa yang berlaku kepada Hagar di padang pasir. Ditinggalkan bersama anaknya, tanpa arah, tanpa harapan. Dia berfikir dia akan mati di situ. Tetapi kemudian, Tuhan muncul. Dan dia begitu nyata, begitu dekat, begitu hadir, sehingga dia memberinya satu nama. Engkau adalah Tuhan yang melihatku. Kerana pada waktu itu, pandangan Tuhan mengubah segalanya. Mungkin anda berada di padang pasir anda sekarang, merasa telah ditinggalkan, dilupakan oleh semua orang. Tetapi anda masih mempunyai Tuhan yang melihat anda. Dan itu mengubah segalanya. Kerana dilihat oleh Tuhan bukan sekadar diperhatikan, ia adalah dijangkau, ia adalah disentuh, ia adalah diingati, ia adalah dipastikan. Anda mengenali kisah pelakon Dioladatis? Sebelum terkenal, dia hidup dalam kemiskinan yang melampau, menderita kelaparan, dibesarkan dalam rumah dengan trauma yang mendalam. Untuk masa yang lama, dia merasa tidak kelihatan bagi dunia. Tetapi dia memilih untuk percaya bahawa hidupnya mempunyai nilai. Dia berjuang, bertahan, dan diselamatkan oleh seni dan oleh iman. Hari ini, dia menggunakan kisahnya untuk memberi inspirasi kepada orang-orang yang, seperti dia, suatu ketika dulu berfikir untuk menyerah. Jika dia percaya bahawa dia tidak dilihat, dunia akan kehilangan satu suara yang kuat. Dan perkara yang sama berlaku untuk anda. Hidup anda adalah satu suara. Sakit anda adalah satu saluran. Permulaan semula anda boleh menjadi kunci bagi permulaan semula banyak orang lain. Tetapi anda perlu ingat, setiap hari, bahawa Tuhan tidak melupakan anda. Jika boleh, lakukan latihan ini selama 30 hari akan datang. Ambil 5 minit dalam sehari. Duduk dengan tenang. Tutup mata dan hanya katakan ini. Tuhan, Engkau melihatku. Katakan dengan iman. Katakan dengan ikhlas. Dan perhatikan. Mungkin jawapannya datang dalam bentuk kedamaian, atau ayat yang menyentuh jiwa anda, atau satu mesej yang tidak dijangka, atau dalam satu perincian yang kelihatan kecil, tetapi menghangatkan hati. Ketika anda membuka hati untuk menyadari, anda mula melihat bahawa Tuhan sentiasa ada di sana. Tidak kira betapa jauhnya anda menjauhkan diri, berapa kali anda jatuh, berapa banyak perkara yang anda lakukan yang anda sesali. Itu tidak mengubah hakikat bahawa anda dilihat. Bukan dengan pandangan penghakiman, tetapi dengan pandangan rahmat. Dengan pandangan kasih. Dengan pandangan belas kasihan. Anda mungkin merasa tidak kelihatan di dunia ini. Tetapi anda tidak pernah tidak kelihatan bagi langit. Dan itu adalah segala yang anda perlukan untuk memiliki harapan semula. Tuhan melihat anda. Dan dia masih mempunyai rancangan indah untuk hidup anda. Rancangan yang tidak dibatalkan hanya kerana anda pernah terfikir untuk menyerah. Rancangan yang masih tetap ada menunggu anda bangun dan terus melangkah. Dan anda akan melangkah. Kerana sekarang anda tahu, anda tidak pernah bersendirian. Jika anda sudah sampai di sini, itu kerana masih ada nyala api dalam diri anda. Mungkin kecil, mungkin hampir padam, tetapi ia ada. Dan nyala api itu adalah bukti bahawa harapan masih hidup. Walaupun segala yang telah anda hadapi, walaupun dengan segala kejatuhan, kehilangan, keheningan, hari-hari di mana tiada siapa melihat kesakitan anda masih di sini. Itu bukan sesuatu yang kecil. Itu bukan perkara biasa. Itu adalah keajaiban. Berapa banyak kali anda berfikir anda tidak akan tahan? Bahawa penderitaan itu adalah pengajaran? Bahawa anda tidak akan mempunyai kekuatan untuk melangkah lagi? Tetapi lihatlah diri anda sekarang, masih bernafas, masih berusaha,
masih mencari alasan untuk teruskan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah keberanian. Itu adalah iman, walaupun hati sedang terluka. Itu adalah pantulan kasih Tuhan yang, walaupun Anda fikir untuk menyerah, tidak pernah menyerah kepada Anda. Anda mungkin merasa sendirian, tetapi Anda tidak pernah ditinggalkan. Anda mungkin merasa hilang, tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan jalan menuju Anda. Anda mungkin merasa tiada siapa yang peduli, tetapi Tuhan menangisi setiap titisan air mata yang jatuh dari mata Anda dan menyimpannya sebagai benih-benih untuk masa baru yang akan mekar. Apa yang Anda alami sehingga kini tidak menentukan sejauh mana Anda akan pergi. Kesakitan yang Anda rasakan bukanlah pengajaran cerita. Dan sahabat ini, kini, mungkin adalah permulaan yang Tuhan telah siapkan untuk Anda. Mungkin Anda tidak pernah mendengar ini dengan sebenar-benarnya. Jadi dengarlah dengan teliti. Anda penting. Anda diperlukan. Anda bernilai. Dan Anda sangat disayangi. Disayangi oleh Tuhan yang menciptakan Anda dengan tujuan. Disayangi oleh seorang Bapa yang mengenali setiap detik hidup Anda. Disayangi oleh seseorang yang, walaupun tahu semua kesalahan Anda, tetap memilih untuk memanggil nama Anda dan berkata, "Anakku, aku di sini. Kembalilah. Bangkit. Aku mempunyai sesuatu yang indah untukmu." Anda mungkin telah kehilangan banyak perkara. Mungkin telah melakukan kesilapan. Mungkin telah menjabul. Tetapi selagi ada kehidupan, ada peluang. Selagi ada nafas, ada tujuan. Selagi Tuhan berada di takhta, ada harapan. Dan Dia masih ada. Sentiasa ada. Jadi, lak air mata itu. Tarik nafas dalam-dalam. Dan angkat kepala. Bukan kerana kesakitan sudah berakhir, tetapi kerana Anda telah memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan kepadanya. Bangkit. Kerana ada janji yang menunggu Anda. Ada pintu yang hanya akan terbuka apabila Anda memilih untuk terus melangkah. Ada orang-orang yang hanya akan dicapai apabila Anda hidup dengan apa yang Anda dilahirkan untuk hidup. Anda bukan sekadar seorang lagi. Anda adalah unik. Dan cerita hidup Anda masih ditulis. Dan jika hari ini Anda memilih untuk tidak menyerah, suatu hari nanti, Anda akan menoleh ke belakang dan berkata antara air mata dan senyuman, "Itu terjadi dalam video itu. Itu malam itu. Itu sahabat itu. Tuhan mencapai saya." Dan memang benar, Dia sedang mencapai Anda sekarang.